Kalau kita berperang, kita kan ada senjata seperti tembak, pistol, pisau dan sebagainya. Tetapi untuk belajar, apakah senjata kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hai guys, kembali semula ke channel YouTube Cikgu Azlina. Sebelum cikgu meneruskan perkongsian pada kali ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan notification supaya tidak tertinggal video terbaru cikgu. Jom kembali ke sekolah. Pada kali ini kita telah berubah. Jika sebelum ini kita kembali ke sekolah, tetapi pada kali ini kita kembali belajar di rumah. Jom kembali ke sekolah. Pada tahun ini suasana kita agak berlainan. Pada tahun 2021 kita kembali belajar di rumah. Berdasarkan situasi pada tahun 2020, pada 2020 kita sempat belajar di sekolah pada bulan Januari sehingga bulan Mac. Dan pada bulan Mac telah diumumkan oleh kerajaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga bulan Julai, dan kita sempat masuk ke sekolah semula pada bulan Julai sehingga bulan Oktober, kemudian bersambung semula PKP sehinggalah bulan Disember. Dan pada tahun ini sepatutnya kita kembali ke sekolah pada 20 Januari, tapi dengan izin Allah apa yang berlaku, PKP 2.0 diteruskan. Kerana apa? Kerana kes semakin hari semakin meningkat, dan dengan ini Kementerian Pelajaran Malaysia terpaksa menangguhkan pembelajaran secara bersemuka di sekolah dan diteruskan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi, untuk pembelajaran dan pengajaran di rumah ini, bagaimanakah kita hendak menghadapi belajar situasi di rumah? Adakah seperti tahun lepas 2020 belajar online ataupun atas talian, ataupun kita belajar daripada pengalaman yang lalu, kita susun dengan lebih cantik lagi, lebih tersusun, lebih sistematik pada tahun 2021 ini. Jadi pada perkongsian pada kali ini suka untuk cikgu kongsikan tips-tips belajar atas talian ataupun belajar online di rumah. Dengan erti kata lain, jom belajar di rumah. Terdapat 5 tips yang cikgu akan kongsikan kepada kalian semua. Yang pertama sekali, bila buka persekolahan pada 20 hari bulan Januari ini, yang perlu kita lakukan adalah set minda kita semua. Bagaimana kita perlu set minda kita? Kita perlu bersedia. Pada kali ini 2021, kita belajar di rumah dan kita belajar daripada pengalaman yang lalu secara atas talian, dan kita perlu memperkemaskan lagi bagaimanakah cara kita belajar dengan lebih baik lagi. Kita perlu set minda kita, kita perlu teruskan belajar atas talian agar kita tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya kita dapat pada tahun ini. Tips yang kedua, kita perlu ada jadual belajar. Takkanlah kita dah set minda kita tak ada jadual belajar. Kita perlu ada jadual belajar. Bagaimana kita dapatkan jadual belajar tersebut? Sila rujuk kepada guru sekolah masing-masing, dapatkan jadual belajar di rumah, kemudian buat satu salinan, tampalkan dalam bilik kalian dan juga maklumkan kepada ibu bapa supaya ibu bapa maklum tentang jadual pembelajaran tersebut secara atas talian. Tips yang ketiga, sudah pastinya bila kita belajar di rumah, perlu ada ruang ataupun tempat belajar yang sesuai. Kerana apa? Kerana apabila kita ada ruang ataupun tempat belajar yang sesuai, kita akan belajar dengan lebih selesa dan kita mudah untuk fokus dan menumpukan perhatian bila kita ada suasana pembelajaran yang lebih baik ataupun kondusif. Tips yang keempat, kita perlu ada peralatan ataupun senjata untuk berperang. Apa pula senjata untuk berperang ni? Kalau kita berperang, kita kan ada senjata seperti tembak, pistol, pisau dan sebagainya. Tetapi untuk belajar, apakah senjata kita? Jika pada tahun sebelum ini kita kembali ke sekolah, senjata kita adalah seperti beg sekolah, pensel, pemadam, pembaris, ada buku teks, buku nota. Tapi istimewanya pada tahun 2021 ini sebagai tambahan, apa dia? Kita perlu ada
laptop, kita perlu ada handphone ataupun telefon bimbit, dan paling penting kena ada akses internet supaya pembelajaran secara atas talian kita dapat dijalankan dengan lebih baik. Itulah senjata kita untuk belajar. Bukan saja berperang ada senjata, belajar juga ada senjata. Dan tips yang kelima, paling penting sekali adalah adab belajar secara atas talian. Jika kita belajar secara bersemuka juga ada adab dan juga tata susilanya, belajar secara atas talian juga ada adab dan tata susilanya. Cikgu akan kongsikan tips-tips belajar atas talian. Yang pertama, perlu membuat persediaan awal. Apa yang dikatakan sebagai persediaan awal? Sekiranya kita ada kelas atas talian pada jam 9 pagi, pastikan kita telah bersedia lebih awal 10 minit sekurang-kurangnya. Maknanya 9 pagi, jam 8.50 kita pula perlu bersedia di hadapan laptop ataupun telefon bimbit masing-masing. Selain daripada itu, perlu ada senjata yang cukup untuk belajar secara atas talian. Apakah senjata tersebut? Seperti mana yang cikgu terangkan tadi, kita perlu ada peralatan yang sesuai untuk kelas online ataupun atas talian. Apakah dia? Yang penting sekali perlu ada laptop, komputer ataupun telefon bimbit, iPad ataupun tablet. Di samping itu, pastikan juga ketika kita mengikuti kelas online belajar atas talian ini, pastikan kita memakai pakaian yang sesuai. Okey, pakaian yang sopan. Jangan pula memakai pakaian baju tidur, ya. Bukan tidak boleh, tetapi sepatutnya, adabnya perlulah memakai pakaian yang sesuai untuk belajar. Yang pertama tadi adalah membuat persediaan. Yang kedua, seperti biasa, di sekolah pun bila kita nak memulakan satu pembelajaran, kita mulakan dengan bacaan doa untuk menuntut ilmu. Doa untuk menuntut ilmu ni ada banyak. Boleh mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ataupun boleh baca doa Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ataupun Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu adalah doa untuk menuntut ilmu. Seterusnya, adab secara online ataupun atas talian. Wajib on video dan offkan audio. Kerana apa? Bila kita belajar secara bersemuka, secara adat ni kita nampak muka guru dan juga muka kawan-kawan kita. Jadi secara online ni juga sebaik-baiknya onkan video supaya kita nampak guru yang mengajar kita, di samping kita juga nampak kawan-kawan kita yang lain, dan offkan audio sekiranya tidak ada perkara yang penting untuk dibicarakan. Seterusnya, pastikan sepanjang kelas atas talian ataupun online itu tidak berchatting di ruangan chatting bersama kawan-kawan yang lain. Perkara ini adalah sangat tidak beradab. Jika boleh, fokus pada guru yang mengajar dan mengambil nota dan juga catatan daripada guru yang mengajar tersebut. Okey, adab yang seterusnya, memberi respon dengan segera kepada guru yang bertanya. Okey, berikan respon menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan. Seterusnya, membuat tugasan yang diberikan oleh guru dengan segera, cepat siapkan. Dan adab yang terakhir, perlu seperti biasa berterima kasih kepada guru yang mengajar atas usaha-usaha yang diberikan oleh guru kepada kita semua. Jadi, kesemua adab-adab yang cikgu nyatakan ini adalah sangat penting untuk belajar secara atas talian ataupun online. Semoga walaupun kita dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 ini, walaupun kita tidak pergi ke sekolah, tetapi kita dapat meneruskan menuntut ilmu di rumah dengan melaksanakan perkara-perkara ataupun tips-tips yang cikgu berikan tadi, di samping adab-adab yang perlu dilaksanakan oleh kita semua. Buat yang terbaik. Jangan lupa, be the best version of yourself. InsyaAllah, jumpa lagi. Bye.